Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna bil karimi wa alihi wa ashabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan dan juga diberikan kita cuaca yang baik. Hujan ni tuan-tuan, sejuk pula tu aircon. Jangan lelap sudah kan. Ni kuliah alas tau. Lepas ni kita cuti. Jangan lelap lah. Dia seduk ni semacam ni kan. Alhamdulillah. Ni dah mula masuk musim hujan agaknya. Nanti bulan puasa nanti InsyaAllah panas lah. Jangan risau. Sebab puasa tu dah untuk menguji kita punya keimanan kita, ketahanan kita. Kan? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita teruskan kepada kitab ini, maka suka dikongsikan berkenaan dengan bulan Ramadan yang mana lebih kurang 6 hari lebih kurang lah untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan lebih kurang 11 bulan ataupun setahun. Kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Itu mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan, bulan yang mana ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam bulan itu terdapatnya keampunan, terdapatnya rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lepaskan peluang tuan-tuan. Apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan Ramadan yang kita akan jumpa tak lama lagi ini adalah Ramadan yang lebih baik berbanding dengan Ramadan yang telah pun lepas. Yang lepas tu biarlah dia lepas menjadi sejarah, dan sejarah tak mungkin berulang. Itu tajuk lagu, kalau tuan-tuan tahulah. Jadi sejarah tu biarkan dia. Yang dah lepas, maka yang akan datang ini kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Jadi sebelum kita menghadapi bulan Ramadan ini, sudah pastilah kita perlu mempersiapkan diri kita, sama ada dari segi mental kita dan juga kita punya rohani kita. Ini kita kena bersedia.
Baik, di antara perkara-perkara yang kita boleh buat untuk menghadapi bulan Ramadan ini, dan ini cuma apa yang boleh dikongsikan. Kalau tuan-tuan ada cara yang tersendiri untuk bersedia, maka terpulang. Mana yang boleh kita ambil, kita kongsi, maka kita kongsi bersama-sama. Baik, yang pertamanya, perkara yang kita boleh lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, tidur dan bangun awal. Maksudnya lebih kurang 5-6 hari ini, tuan-tuan, kita cuba untuk tidur awal dan bangun awal, supaya nanti bulan Ramadan tu taklah kita terperanjat. Kan selama ni mungkin bangun tidurnya pun lewat, mungkin balik daripada masjid ni nanti sembahyang isyak, lepas balik sembahyang isyak nanti ni ada yang mengetih ke, memang selalu jumpa kawan-kawan balik lambat, ataupun bangun pun dah azan subuh baru bangun. Jadi dalam masa 5-6 hari ni cuba kita bangun awal. Kalau boleh setengah jam sebelum waktu subuh, cuba bangun, sebab nanti nak sahur kan. Orang perempuan ni saya tak risau, orang perempuan ni insya-Allah dia akan bangun awal. Yang risau ni si bapak-bapak ni, yang lelaki ni, termasuk saya juga lah tuan-tuan. Kita pun orang rumah kejut juga bangun kan. Perempuan tak ada masalah. Bulan Ramadan ni kalau kita perhatikan, di antara hikmahnya juga, dia boleh mengeratkan hubungan di antara suami dengan isteri. Kalaulah isteri tu bangun awal pagi untuk sediakan kita sahur, takkanlah suami tak boleh temankan isteri tu. Agak-agak kalau ibu-ibu lepas ni, kalau agak-agak suami tu tak bangun, ketuk sikit, kuat sikit kuali tu. Kuali tu kalau boleh ketuk kuat-kuat, biar sampai dia bangun. Dia tahu, oh ketua rumah aku dia marah, biar dia bangun. Kadang-kadang orang lelaki ni sedap tidur, yang isteri berperang kat dapur nak sediakan sahur. Begitu juga dengan berbuka. Tolonglah isteri tu sediakan wadah untuk berbuka. Kalaulah tak pandai masak pun, angkat pinggan pun jadilah kan. Sediakan apa-apa yang patut hidangkan kan, dia boleh menambahkan kita punya kasih sayang kita di antara suami dengan isteri. Baik, itu yang pertama. Cuba kita lazimkanlah untuk tidur dan juga bangun awal. Yang keduanya, dalam tempoh beberapa hari ini juga memperbanyakkan zikir dan juga mulalah kita untuk membaca Al-Quran. Cari semula Al-Quran kita kat mana. Kalau yang hari-hari baca tak jadi masalah. Yang jadi masalah ini kalau nak masuk bulan Ramadan baru dia teringat Al-Quran. Sebab apa? Sebab ada tadarus. Itu yang baru dia nak cari tu. Mana Quran aku ni? Rupanya atas gerobok, dah berabuk-abuk. Tanya dengan isterinya, mana Quran? Quran abang ni mana? Ada atas gerobok tu. Pergi ambil, tengoklah. Mulalah tuan-tuan baca Al-Quran, berbanyakkan berzikir. Sebab apa? Sebabnya dalam bulan Ramadan ini banyak pahala-pahala. Kalau amalan-amalan sunat yang kita buat ini akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda daripada bulan-bulan yang lain. Cuba kita tanamkan azam kita, kalau boleh Ramadan tahun ni nak cuba khatam Al-Quran paling kurang sekali. Paling kurang satu hari satu juzuk. Kita kena faham lah tuan-tuan, kita kena pandai. Satu juzuk tu bukan suruh kita baca terus satu juzuk habis.
Kita boleh baca lepas subuh sikit, kita boleh baca lepas zuhur sikit, kita boleh baca lepas asar sikit. Sementara nak tunggu berbuka kita boleh baca. Kan? Jadi boleh kita tanamkan azam. Sebab tahun lepas mungkin puasa tahun lepas kita tak khatam, ataupun puasa tahun lepas kita tak baca pun Al-Quran. Maka tahun ni cuba kita ubah, tambah baik. Baik, kemudian seterusnya yang ketiga, sebelum masuknya bulan Ramadan ini, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan kita manfaat. Berazam untuk memenuhkan Ramadan dengan ibadah yang bermanfaat. Biasakan latih diri kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, seperti perbuatan yang maksiat dan juga yang boleh mendatangkan dosa. Sebagai contoh, berburuk sangka dengan orang, mencari kesalahan orang lain dan sebagainya. Mana-mana perkara yang kita rasa tak memberikan kita manfaat, maka kita tinggalkan. Jangan bulan puasa pun kita masih perangai kita sama, tak ada perubahan. Dah lah bulan puasa ni kita sebelum puasa tu kita suka mengata orang, masuk bulan Ramadan lagi kuat mengata orang. Ubah, tinggalkan. Dalam masa 5-6 hari ni tuan-tuan, cuba kita buanglah mana perkara-perkara yang kita rasa tak perlu kita buat pada bulan Ramadan nanti, yang tak memberikan kita manfaat, kita tinggalkan. Kemudian seterusnya, mendekatkan diri kita dengan masjid ataupun surau. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tengok kat sini ramai dekatkan diri dengan masjid. Setiap kali kuliah ramai. Dia nak tahu orang ni dekat dengan masjid atau tak, nanti kita tunggu bulan Ramadan sembahyang tarawih. Kita tunggulah. Mungkin seminggu awal tu penuh. Masuk lepas seminggu dia dah kurang sikit. Lepas 15 Ramadan, kalau hilang terus orang tu, maksudnya tak dekatlah diri dia dengan masjid. Maksudnya selepas 15 Ramadan tu dia dah raya dulu lah. Kan? Dia tak datang dengan tarawih dah. Kita nak tengok orang yang dekat dirikan, orang yang mendekatkan diri dia dengan masjid. Daripada awal dia sembahyang tarawih sampai habis. Tahun lepas aku tak dapat sembahyang tarawih penuh, ada tinggal. Tahun ni azam daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, aku nak sembahyang tarawih ni penuh. Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Ni cabaran untuk kita. Boleh tak? Ataupun tahun lepas aku buat sembahyang tarawih ni 8 rakaat. Tahun ni nak berazam nak buat 23. Boleh tak tuan-tuan? Cuba. Cuba. Sekurang-kurangnya adalah perubahan berbanding dengan Ramadan yang lalu. Seterusnya, ini persediaan yang penting, iaitu menyemak semula hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah puasa. Dalam kita melaksanakan ibadah puasa, kadang-kala ada perbuatan-perbuatan yang kita buat boleh menyebabkan puasa kita itu terbatal. Kita kena semak semula. Sama ada perkara yang kita buat itu membatalkan puasa ataupun tidak. Ustaz, kalau kentut batal puasa tak? Ada juga orang tanya, kalau kentut batal puasa tak? La ilaha illallah. Kalau kata kentut batal wuduk tu bolehlah terima, betul lah tu. Kalau kentut batal puasa tak Ustaz? Sebenarnya tahu tak puasa ni dengan semayang dengan wuduk ni. Ustaz, kalau korek hidung batal tak puasa? Batal tak puasa kalau korek hidung? Batal? Habis kalau letak hidung penuh dalam hidung pun biar je. Jangan nak bernafas tak selesa pula.
Itu kita kena tahu tuan-tuan. Itu hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Kuih hidung batal tak? Kalau bulan puasa ni, kalau kuih hidung ni, Ustaz kata batal kan? Habis macam mana pula tak selesa pula dalam hidung ni? Dah macam penjenayah pula, menyebut makan tiang ke apa, kuih sikit, bukan? Batal tak tuan-tuan? Kuih hidung ni, kalau kat ujung ni, kuih lah. Tapi jangan sampai korek itu sampai pangkal hidung sini. Jari itu dia masuk dalam betul sampai sini. Itu batal. Kalau setakat di luar berhampiran dengan bibir ataupun lubang hidung ni sikit, tariklah. Itu taklah sampai batal. Jangan lepas tarik keluar tu dia rasa pula batal lah. Itu taklah tuan-tuan, kita dah tua tak buat macam tu dulu, budak-budak dulu buat lah kan. Masih je kita kan. Tu batal lah kan? Kita tak macam tu. Lepas tu ada juga berkenaan dengan, ada yang bertanya juga hukum menderma darah semasa bulan puasa. Menerima darah semasa bulan puasa. Batal tak tuan-tuan puasa kita? Tak batal. Habis Ustaz, kalau kita terima darah, derma, kita keluarkan darah, tak batal. Habis kalau kita terima darah kita ni katakanlah pergi jumpa doktor hari tu, kita rasa pening dan sebagainya, doktor kata, oh ni kurang darah ni, kita masuk darah sikit tak boleh doktor, saya puasa. Boleh tak tuan-tuan? Batal tak puasa? Tak batal. Derma dan juga menerima darah tidak membatalkan puasa. Kita kena tahu. Kemudian ada juga yang tanya, ni orang tanya tuan-tuan. Sebab kalau berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kita dah belajar ni, kita dah tahu. Kadang-kadang ini benda yang baru. Ada orang tanya, perempuan lah. Dia kata, Ustaz, bulan puasa ni, saya pergi klinik jumpa doktor. Dan saya berazam pada puasa tahun ini, saya nak puasa penuh. Jadi saya minta dengan doktor ubat untuk menahan haid. Ini cerita orang yang masih ada haid, perempuan. Kalau yang tak ada, tak masalah. Ini yang masih ada haid, dia kata dia jumpa doktor, dia minta ubat untuk dia nak halang ataupun dia nak menahan darah haid itu daripada keluar, kerana dia nak berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Maka apa hukumnya tuan-tuan? Batal tak? Boleh tak tuan-tuan? Dia nak menghalang darah haid daripada keluar. Ada pil tu, dia boleh halang. Dia boleh tahan lah masuknya benda darah tu daripada keluar. Maka hukumnya adalah harus. Boleh. Tetapi sebaik-baiknya, darah haid yang keluar itu adalah fitrah bagi seorang perempuan. Maka biarlah dia keluar. Buat apa kita nak melawan fitrah? Dia nak keluar tu, biarlah dia keluar. Itulah istimewanya orang perempuan berbanding dengan orang lelaki. Allah dah bagi keistimewaan kepada orang perempuan, keluar darah haid, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Maka tak payahlah puasa. Tak payahlah nak ditahan-tahan darah tu daripada dia keluar. Kadang-kadang tuan-tuan, dia persoalan-persoalan yang berkenaan dengan yang baru-baru ni. Kalau tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja dan sebagainya, itu kita dah maklum. Baik. Kemudian perkara yang kita boleh lakukan juga untuk menghadapi bulan Ramadan ini adalah menjaga kesihatan kita dengan sebaik yang mungkin. Jaga kesihatan tuan-tuan. 5-6 hari nak puasa ni, jaga kesihatan kita. Tapi kalau lah andai kata dah datanglah ujian daripada Allah, sakit, kita nak boleh
Nak buat macam mana kan, walaupun kita dah jaga. Tapi kadang-kadang ni orang yang tak jaga ni, saya takut apa tuan-tuan, bulan Ramadan ni adalah bulan yang mana penyakit-penyakit yang pelik akan keluar. Sebelum ni tak ada gastrik, bulan Ramadan tiba-tiba gastrik tu datang. Bulan Ramadan tak ada semput, sebelum bulan Ramadan tak semput, tiba-tiba masuk bulan Ramadan tak boleh puasa, semput pula tu. Ini yang pelik ni tuan-tuan kan. Kalau kita dulu zaman budak-budak dulu boleh lah kan. Ni kita dah kata orang tu dah dewasa ni, tak payahlah cari alasan untuk kita tak berpuasa. Baik, kemudian yang seterusnya, ini yang penting juga adalah tazkiyatun nafs. Maksudnya sucikanlah diri kita sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Bersihkan jiwa kita, hati kita ni bersihkan. Bersihkan hati kita ini, didik hati kita ini, nafsu kita ini didik dengan sebaik-baiknya. Nanti bulan Ramadan katanya syaitan dah tak ada, syaitan dah kena ikat. Habis berangai macam syaitan juga. Itu nafsu. Didik nafsu kita itu supaya menjadi nafsu yang baik. Kemudian seterusnya, menghidupkan suasana bulan Ramadan. Saya tengok kat Facebook ni, masjid dah buat persiapan dah ni. Sebab gotong royong kan, dah bersihkan kapet, dah kata orang tu dah bersihkan, dah lap-lap apalah, cermin semua dah lap. Kemudian dah bersihkan tanah kuburan. Nak sambut Ramadan, tanah kubur pun bersih tau. Bersih sekali. Maksudnya kita dah bersedia untuk menyambut bulan Ramadan. Ada satu masjid yang saya pergi tuan-tuan malam tadi, siap cat lagi masjidnya. Ustaz, nak sambut bulan Ramadan ni Ustaz, kami cat masjid. Saya kata baguslah. Saya masuk dalam masjid tu, bau cat. Saya kata ni bau cat ke ni? Bau cat Ustaz, kita gotong royong semalam ni cakap. Bau cat. Sampaikan nak menyambut bulan Ramadan tu ada usaha untuk menyambutnya, mengecat masjid. Bagus. Baik. Kemudian yang seterusnya, letakkan ataupun berikan target kita ataupun matlamat kita untuk nak berpuasa tahun ini, apa yang kita nak. Macam saya kata tadilah, mana-mana dalam bulan Ramadan yang lepas yang kita tak sempat nak buat, maka dalam bulan Ramadan ini kita tambah baik. Jadi yang saya kongsikan ini cuma cadangan sahaja. Banyak lagi lah cara-cara untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Terpulang pada tuan-tuan. Jadi bagaimana cara kita untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan baik, itu sedikit berkenaan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ia memberikan kita manfaat, insya-Allah. Jadi kita berbalik semula kepada kitab kita ini. Saya nak habiskan sikit lagi lah tuan-tuan sebelum kita berhenti rehat ni. Berhenti rehat ni lebih kurang berapa bulan ni? 2 bulan. Puasa sebulan, raya sebulan kan. Kadang-kadang Johor ni puasa dia raya 3 bulan. Sebab dia punya barakan marhaban tu tak ada habis. Jadi lebih kurang lah tuan-tuan, nanti kita mula semula. Baik, pada kuliah yang lalu kita telah melihat tentang Ayatul Kursi. Dan juga pada malam ini ada satu lagi surah yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Suratul Ikhlas.
Surah Al-Ikhlas menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tuan-tuan tengok, kebanyakan dalam nama-nama surah ini diambil, ada perkataan dalam surah tersebut kemudian dijadikan nama surah. Tetapi dalam suratul Ikhlas ini, tuan-tuan baca daripada Qul huwallahu ahad sampailah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak perkataan ikhlas dalam tu? Tak ada. Kenapa tak namakan ni surah Qul je? Sebab ada Qul huwallahu ahad, surah Qul. Tapi kita biasa sebut surah Qul lah, 3 Qul, 4 Qul kan. Tapi nama surah ini adalah suratul Ikhlas. Menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga suratul Ikhlas ini dikenali dan juga dinamakan dengan nama suratul Tauhid. Suratul Tauhid, kerana ianya adalah menceritakan tentang keesaan yang sebenar-benarnya dan kekayaan yang sehabis-habis lengkap sempurna, serta menafikan daripada persamaan atau perbandingan dengan yang lain. Dalam suratul Ikhlas ni tuan-tuan, dia ada 4 ayat sahaja. Dan tuan-tuan kalau tengok suratul Ikhlas ini, di hujung ayat tu semuanya diletakkan hukum qalqalah. Ini kebanyakan orang baca surah Al-Ikhlas ni, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana qalqalahnya? Qalqalah dia ada 2, qalqalah sughra dan juga qalqalah kubra. Susah juga tuan-tuan. Qalqalah sughra itu kebanyakannya dia terletak di tengah ayat. Dan qalqalah kubra ini kebanyakan dia akan duduknya di hujung ayat. Huruf qalqalah dia ada 5. Qaf, qa, ba, jim, dal. Huruf qalqalah, qaf, qa, ba, jim, dal. Maka kalau kelima-lima huruf ini duduknya di hujung, maka kita kena bunyikan dia. Sebab itu disebut qalqalah, detakkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya qalqalah. Kalau tak ada tu tak ada, bukan qalqalah. Ini suratul Ikhlas tuan-tuan. Baik. Kemudian dengan sabitnya kekayaan Allah yang sehabis-habis lengkap sempurna, terbuktilah bahawa Allah Ta'ala jua yang maha kaya secara mutlak, yang menjadi tumpuan sekalian makhluknya untuk memohon apa sahaja yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka di dunia dan juga di akhirat. Saya tak nak ceritakan tentang asbabun nuzul. Saya tak nak ceritakan tentang bagaimana ataupun kenapa surah ini diturunkan. Sebab tuan-tuan pun ada kuliah tafsir kan, dengan Ustaz Barizal kan. Tu nanti biar tanya dengan dia. Dengan Ustaz Barizal tu kuliah tafsir ni boleh belajar dengan dia. Tentang sebab turunnya suratul Ikhlas. Baik. Kemudian suratul Ikhlas ini menetapkan dan menegaskan keesaan wujud Allah Ta'ala, keesaan ketuhanan dan keesaan kuasa memberi. Jelasnya suratul Ikhlas ini menegaskan bahawa tidak ada wujud yang hakiki atau yang wujudnya memang hakikat zatnya melainkan wujud Allah Ta'ala.
dan bahawa tidak ada yang memperkenankan doa permohonan orang-orang yang memohon, dan tidak ada sebarang kekuatan, tenaga atau kegiatan melainkan Allah jugalah yang menjadi puncanya. Jadinya dekat sini tuan-tuan, kita berdoa dan yang memperkenankan doa kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini nanti berbanyakkanlah kita berdoa. Banyakkan doa. Jangan lepaskan peluang bulan Ramadan ini dengan berdoa. Apa sahaja hajat keperluan kita, maka doalah kepada Allah. Itu berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku yang aku serukan kamu menyembahnya itu ialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, dan ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jelas tuan-tuan. Dalam surah ini jelas terbukti yang surah ini diturunkan untuk menepis, untuk menafikan golongan-golongan yang mengatakan bahawa Isa itu anak Allah. Maryam itu anak Allah. Ini orang-orang golongan-golongan yang mengatakan Isa itu anak Allah. Mana mungkin tuan-tuan Allah itu mempunyai anak? Ini surah Al-Ikhlas ini diturunkan, itulah dia untuk menafikan dakwaan sesetengah orang untuk yang mengatakan bahawa Allah itu beranak, Allah itu ada anak. Tuan-tuan, kita kena berhati-hati kerana banyak golongan-golongan yang sekarang ini yang menyesatkan kita. Tuan-tuan tengok dekat YouTube, ada satu ajaran sesat ni. Dia bukan kat Malaysia lah tuan-tuan, dekat Indonesia. Tapi dia mungkin boleh sampai ke sini. Yang buat ajaran sesat ni kadang-kadang tuan-tuan, orang yang berpakaiannya jubah, yang berserban, yang gayanya, yang penampilannya nampak macam alim, macam memang warak betul, ustaz. Sampaikan ke tahap mungkin habib. Tapi ada ajaran-ajaran yang disampaikan itu kadang-kala ajaran itu menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar. Dia kata ada satu ajaran ni tuan-tuan baru-baru ni jugalah. Dalam 2-3 hari lepas ni tengah kecoh juga kat dalam YouTube tu. Saya ni rajin juga tengok YouTube. Kadang-kadang tengok YouTube sendiri ni tengah rakam kan. Kadang-kadang tengok sendiri ceramah. Habis kita nak tengok sendiri tak nampak, tengok orang rakam lah kan. Jadinya dia kata ajaran tersebut kata boleh berkahwin dengan ataupun boleh tidur dengan pasangan sesiapa pun. Dipanggil seorang perempuan duduk depan dia, dia boleh sentuh perempuan tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam video tu. Dia sentuh perempuan tu, pegang bagainya. Adakah ajaran Islam kita membenarkan untuk kita menyentuh orang lain? Tak. Kita sendiri boleh lihat. Bahaya tuan-tuan. Kemudian ada juga, saya kadang-kadang dekat Indonesia ni kita tak boleh cakap apalah. Sebab mungkin dia punya sistem di sana mungkin berlainan dengan kita di Malaysia.
Di Malaysia ni kita kena ada tauliah kebenaran baru kita boleh menyampaikan kuliah, boleh berceramah. Kalau tak ada, tak boleh. Di Indonesia ni mungkin sistemnya lain. Dekat Indonesia tu ada seorang hamba Allah ini disanjung dan dikatakan dia ini seorang habib daripada golongan habib ni lah. Tapi pergi kenduri kahwin orang tak pakai baju, pakai seluar pendek je. Dekat tangan ada rokok suatan. Bila dia datang tuan-tuan, orang salam je, cium tangan. Hebat saya kata. Kalau kita kat Malaysia macam tu, orang dah panggil orang gila lah. Tapi kat sana disambut, siap ambil gambar lagi, siap cium tangan lagi, ambil berkat. Tuan-tuan, maka inilah yang kita kena berhati-hati. Sebab tu saya kata tadi, mungkin di sana lain, tapi di kita, di Malaysia ini lain. Jadi suratul Ikhlas ini, kita berpegang teguh dengan suratul Ikhlas ini, kerana dalam suratul Ikhlas itu tuan-tuan, kalau kita amalkan, banyak dia punya fadilat-fadilat dalam kita mengamalkan suratul Ikhlas. Saya tak ceritakanlah tentang fadilat-fadilat tu. Kita kena hati-hati juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada di antara kita ni, tak semua surah dalam Al-Quran itu ada fadilatnya yang disampaikan oleh baginda Nabi. Itu kita kena hati-hati. Kadang-kadang ada setengah-setengah surah, ada setengah-setengahnya kata, kalau kita baca surah ni, fadilat dia sekian. Sedangkan fadilat itu tak pernah pun disampaikan oleh baginda Nabi. Sebab itu kita kena hati-hati. Tapi dalam suratul Kahfi, contohnya suratul Kahfi, suratul Ikhlas, kalau tuan-tuan rujuk dalam hadis, banyak hadis-hadis daripada Rasulullah yang menerangkan tentang fadilat-fadilat surah ini. Surah Al-Mulk, itu ada fadilatnya. Ada hadis Nabi yang menyatakan fadilat-fadilat kalau kita membaca surah-surah itu. Tapi kadang-kadang ada surah yang lain tak ada fadilat. Fadilat ini kadang-kadang tuan-tuan kita kena faham. Pernah ada seorang ni ditanya, awak ada bunyi dah, baru nak cerita. Cukuplah sampai situ. Cerita ni kita sambung di paraya lah, kalau ingat. Kalau tak ingat kita halal lah. InsyaAllah tuan-tuan, jadi saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum itu mohon ampun dan maaf sekiranya sebelum masuk bulan Ramadan ini kita bersihkanlah jiwa kita. Saya mohon ampun dan maaf kalaulah penyampaian saya ini kadang-kadang mungkin ada yang terasa hati dan sebagainya, maka saya minta maaf lah. Minta lah tuan-tuan dan puan-puan, maafkanlah saya, dan saya pun maafkan juga bersama kita. Mudah-mudahan kita menyambut bulan Ramadan ini dalam keadaan hati kita yang bersih, suci daripada perkara-perkara yang kotor. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas raya. Sekian, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.